Jangan nak bagi depan menang lah hari ni. Kita bagi muafakat nasional menang. Saya kalau diberi peluang lah ceramah depan pemimpin UMNO ni, aku cukup syok. Aku nak pulun kau-kau kan. Bagi reti tentang Islam sikit. Hari tu kami buat program bersama. Alhamdulillah, orang UMNO, pemimpin UMNO, ketua bahagian, aku pulun lah. Bila lagi nak cakap depan apa? Saya bercakap ada sandaran. Bukan nak main hentam orang macam tu. Tuan-tuan dengar, hadis panjang saya baca tadi. Setiap hadis ada Al-Quran. Setiap Al-Quran ada hadis. Takkan tak betul ke bang? Tak betul kan? Tak betul aku nak balik. Ini satu kesalahan tuan-tuan. Nabi tak bagi benda tu. Pak pun bagilah 200 Pak Haji kan. Mak tu pun ambil 200. Nah, Pak hang bagi 150. Dia makan komisen 50 ni. Jelas-jelas tu dan lagi makan komisen. Tu jangan guna orang tengah. Apabila suami taat pada isteri. Abang faham pada? Bini kontrol laki. Ni macam mana aku nak tengok. Muslimat hangpa dengar lah. Hangpa yang nak kontrol suami oi. Depa nak menikah lagi, biar pi ke depa. Bagi kayu api tengah belakang. Kan? Suami ni pun cerai ikut kemahuan isteri, tak boleh. Pada pagi ini saya berhasrat untuk membaca sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah menjadi kenyataan. Benar ni berlaku. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi ia tetap hadis. Saya sewaktu saya berada di Yaman, saya tanya Syekh hadis tentang hadis ni, dia kata dhaif, tapi saya kata Syekh, apa yang Nabi sabda ni semua berlaku. Dia kata sebab syarat untuk menjadi hadis sahih itu tak sempurna, jadi tak apa hang habaq atau dhaif, tapi makna tu sahih sebab hadis ni makna daripada Nabi juga. Itu kita kena faham. Tuan-tuan dengar apa yang Nabi sebut. Saya pun nak sedekah pun ada tabur. Tadi sedekah lah orang pertama, ni orang kedua pula. Yang pun duk tolak aku tak bagi, hangpa kata aku cerai lah. Hadis riwayat Imam Tirmizi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alas ummati 15 khaslatan halla bihal bala." Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu duwala wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiquhu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardhalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khumur wa lubisal harir wa tukhidatil qiyanu wal ma'azif ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا أو مسقا. Hadis riwayat Imam Tirmizi yang maksudnya, apabila umatku melakukan 15 perkara, maka halallah bala menimpa ke atas mereka. Pagi ni kita dengar apa yang Nabi sabda tentang perempuan hari ni dah berlaku. Walaupun dhaif, tapi makna dia sahih. Makna hadis ni betul. Dhaif sebab perawi itu tak cukup syarat. Yang pertama sekali yang Nabi sebut soal politik. Tengok, yang kita ni tak mau politik pula. Nabi sebut kesalahan yang pertama ialah idza kanal maghnamu duwala. Apabila harta kekayaan sesebuah negara ataupun negeri hanya berlegar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Tentu faham tak? Ini yang berlaku dalam negara kita, negara umat Islam. Allah anugerah
hasil bumi begitu banyak, tapi yang kaya raya orang tu kaya. Pemimpin kaya raya, kroni dia kaya raya, rakyat. Ini satu kesalahan. Sebab dalam Quran suratul Hasyr ayat 7 Allah ajak kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Allah menyatakan supaya kekayaan negeri atau negara itu jangan hanya berlegar di kalangan orang-orang kaya saja, tak boleh. Allah anugerah kat kita apa? Katalah minyak petroleum, kan? Lepas itu sawit dan macam-macam. Kekayaan ini sepatutnya diagihkan kepada seluruh rakyat. Tapi hari ini dalam negara kita cuba tengok. Yang kaya terus kaya. Yang miskin papa gedana. Depa ni ada ulun. Ni yang kita nak ubah. Pemerintahan negara kita tuan-tuan dalam PRU15 ni tak boleh lah. Kita nak orang Melayu Islam yang beriman, yang berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah untuk memimpin negara. Setuju tak? 3 orang patut tak menang. Kan? Cerita macam tu. Nah, jadi ini satu kesalahan yang mengundang bala Allah. Apa dia bala Allah? Sekali lagi di penghujung kita dengar. Nah, jadi yang pertamanya, apabila kekayaan sesebuah negara itu hanya berlegar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Apatah lagi kalau pemimpin pula dia ambil kesempatan membina kekayaan untuk diri dan keluarga, lingkup negara. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pesan dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna rijalan yatakhawaduna fima lillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Manawi. Cuba dengar mana. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta rakyat dengan cara yang tidak benar, falahumun nar yaumal qiyamah, bagi mereka pada hari kiamat nanti akan dicampak ke dalam neraka Allah. Tu jangan duk terhegeh-hegeh nak jadi pemimpin. Nah, kita masuk duduk ngampas ni, jangan duk nawai tu tak betul. Nawai tu tak betul, tak tahan lama. Hak duk ada cuba tengok tu. Hak 3-4 ekor nangoi, boleh panggil nangoi. Lari dah. Nawai tu tak betul. Saya bekas calon juga P015 lawan Parlimen Sungai Petani. Bukan kalah abang, belum menang. Aku tak mau jadi calon abang betul. Saya tolak. Tapi dah keputusan jemaah ahli jawatan kuasa PAS Kawasan Sungai Petani memutuskan saya, walaupun ranking saya masa saya dipahamkan masa kita ajukan cadangan parlimen ni ranking pertama orang lain, saya nombor 2 ya, ada 3 orang calon, tapi pusat pilih saya. Abang tahu saya bang, aku terkenal. Pemimpin pusat mana ada tak kenal aku. Tanya sahabat ni, baru-baru ni bulan 8 yang lalu kami pergi rumah presiden. 45 minit presiden sembang saya. Tuan-tuan ingat senang nak dapat 45 minit. Kalau hampa api 3 minit dah. Nak kata lama 30 tahun dah lah, baru 30 tahun ngampas. Hampir-hampir. Saya 2 jawatan, timbalan Ketua PAS, merangkap bendahari. Maklumlah bekas pegawai bank kan lah. Hampa ingat cerai sangat lah. Akaun memang A sampai tak ada orang tanya. Saya pegang 3 tahunan ni, tahun keempat. 3 tahun mesyuarat agung tahun ni tak ada siapa tanya. Terus sokong, cadang, sokong, lulus habis. Tempat lain berkelir ruyuh dah. Buat duit kan. Kami nak berkelir apa? Duit tak ada. Kan? Yang seronok jadi bendahari tak ada duit. Bendahari ni sempoi, depa jumpa kad pekan boleh. Ni boleh pakai 500 dulu. Dia nak cari bendahari tuan-tuan, kena cari orang kaya. Orang kaya kan dia duit sedia dah kan. Cari orang biasa jenuh nak keluar cek bila nak settle kan. Tu buat kerja ni mungkin nak bagi kemas. Baik. Itu yang pertama kesalahan umat Muhammad di akhir zaman, ialah apabila kekayaan sesebuah negara itu hanya dibolot oleh golongan tertentu sahaja. Sehingga kan tuan-tuan ada dalam ayat Quran
Surah Muhammad ayat 22. Tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Bila seseorang ni dia jadi pemimpin, dia tidak berpandukan Quran. Di antara sifat pemimpin tersebut, dia akan membina kekayaan untuk diri dan keluarga dia. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Tu ayatnya. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi, dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Di antara kerosakan ialah dia jadi pemimpin, dia bolok semua kat dia. Dia kaya, anak-anak dia kaya. Macam di Malaysia ni lah, kan? Dia paduk ceramah dengan kita tu, puak-puak parti pembangkang tu. Macam mana anak-anak dia boleh kaya-kaya? Lalah duduk semeja. Hareng puak-puak ni, kan? Tu hadap kelisakan tu, perempuan, lah duduk sekali. Faham bang? Nampak macam tak faham? Anwar Ibrahim lah kata kat Mahathir. Macam mana anak-anak dia boleh kaya-kaya? Anak Mahathir semua kaya, tuan. Hak perempuan seorang tu, Marina tu, 80 juta kalau tak silap harta dia. Pak Haji dah 80 juta. Saya ada 80 juta rupiah. Lelah boleh buat duduk satu parti pula. Mangkuk pokok ni, aku tak percaya lah abang tu. Jadi sebab tu kita nak pemimpin yang masa depan ni. Bang, panggil abang boleh? Umur apa? Oh, tak boleh panggil abang, adik. Ni 66 steady lagi oh. Banyak cerai punya kaki lah. Tu kita nak pemimpin. Kita bukan nak bangga dengan PAS, tuan-tuan. Syukur kita ada 3 negeri yang diperintah oleh PAS. Kelantan, terutamanya Kelantan. Pernah dengar kau? Apa nama Exco Kerajaan Kelantan dihadapkan ke mahkamah kerana pecah amanah ada? Tak pernah dengar. Dah dengar bang? Ingat ke geng mereka tangguk pun. Ni Kedah pula. Oh cantik. Yang amat berhormat Haji Muhammad Sanusi. Hari-hari dipantam dia. Fitnah demi fitnah. Malaysia ni teruk sungguh. Sebab tu kalau ada undang-undang Islam, hudud, qisas dan ta'zir lah, fitnah ni lenyap. Kan? Dia duduk dalam apa? Ta'zir, fitnah. Kalau hang fitnah hang bawa dia qazah macam qazah daripada tuduh liwat lah. Kan? Pasti tak ada undang-undang Islam jadi macam ni. Lepas satu dalam Islam, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, Al-Baqarah ayat 111. Orang yang mendakwa dia kena bawa bukti, bukan boleh mendakwa macam tu ya. Boleh tak? Kalau ada undang-undang Islam, fitnah tak ada di Malaysia. Kan? Jadi yang kedua, kesalahan yang kedua ialah wal amanatu maghnama. Ini yang disebut apabila amanah. Amanah bukan parti amanah yang tu kemeluat. Tak angguk pun hampa amanah apa? Bukan kira ni sonok kamat sabu. Dan bukan kita tak hina dia tuan-tuan. Kita nak ni kalau nak jadi pemimpin, yang nak pimpin kita biarlah orang yang ada ilmu agama, yang beramal dengan ilmu. Tengok tok guru kita difitnah 90 juta. Depa menang dengan fitnah. Satu Malaysia percaya. Akhirnya 22 bulan dia boleh tahan. Benda tak betul ni bukan ditahan lama bang oi. Percayalah. Hang ustaz ke ceramah hebat ke macam mana hang tok guru, kalau nawai tu tak betul, buat kerja tak betul, tunggulah. Tuan-tuan duk sembang kemai. Ini cerita dia. Dia pun menang dengan fitnah. Tuhan balas balik. Mahathir tebuk kapal tu, karam kapal tu. Itu dia pun kata kita kerajaan tebuk apa? Tebuk atap. Kan? Kami tak tebuk kan? Dia yang tebuk, bagi hampa karam mampu habis. Kan? Mak Sabu kata aku pergi luar negara sebagai Menteri Pertahanan, balik tak ada dah kerajaan. Haram jadah dia kata. Tu Mak Sabu kata bukan aku. Kan? Mak Sabu dengar begini. Kawan kita ya tuan-tuan.
Saya banyak kali ceramah dia tu. Nah, dia cukup minat ceramah saya. Dia kita seronok banyak bagi Quran apa lawak-lawak macam dia kan. Kita hanya akan ikut orang-orang yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pemimpin yang beramal. Nah, kita nak macam tu. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah dan taufik pada kita semua insya-Allah untuk terus istiqamah. Jadi yang kedua, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan, macam mana? Macam tadi, jadi pemimpin, tambah pula jadi kerajaan negeri pula. Oh, kemas kan? Projek ada. Mana nak pulun? Jelas-jelas tu tipu pula. Projek 1 juta, tulis 2 juta. Boleh tak bang tu? Apa tak boleh? Boleh masuk neraka. Tu cerita dah. Nah, tulis juta, tulis 2 juta. Saya sebut dalam khutbah jemaah tiap-tiap minggu. Saya kata PR15 ni kita nak buat perubahan. Tak mau dah pemimpin jenis khianat. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita nak bagi satu amanah, satu jawatan kepada seseorang, kena ikut Quran. Surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bagi kepada ahlinya. Ahli dia apa makna? Ahli dia. Saya tengok sahabat-sahabat ni, pasal saya pernah main kawasan ni kot. Nah, ataupun dekat-dekat ni hampa pernah mendengar kan. Tu nampak macam pakcik kita pun saya pernah kenal, yang ni pun saya kenal kan. Ingatkan hampa tak ada lah, ada lagi. Saya lama tak panggil kan. Aku kira kalau lama tak panggil tu tak ada lah. Kan? Mereka menengok lah, ustaz ni pada lagi tu. Melawak ya pagi-pagi nak hilang ngantuk nah. Nah, Allah ajak kita, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya memberinya ni satu tanggungjawab, satu amanah kepada ahlinya. Apa makna ahli tuan-tuan? Sebab tu kita PR15 ni kena buat perubahan. Ahli ni yang pertamanya orang yang ada ilmu dalam bidang tugas yang kita bagi kat dia. Macam saya lah. Saya ni mula ketua penerangan di Sungai Petani. Kemudian bila bendahari letak jawatan, semua orang tak mau. Ketua bendahari tahulah tiap-tiap kali mesyuarat agung kelai zakat, saya semawa diri. Boleh tak saya semawa diri? Dia kata hadis Nabi kata Nabi tak bagi kepada orang yang minta sesuatu jawatan. Macam setuju tak? Kalau yang minta tu ahlinya boleh. Faham tak? Abang nanti buat akaun tak? Kalau yang ni minta jangan dia bagi. Dia tak kerti. Yang ni minta boleh. Kan pegawai bank dia kerti buat akaun sampai tak ada orang tanya. Pasal terperinci. Hak masuk, apa dia masuk, hak keluar, semua. Tak ada tengok, tak ada tanya, baca. Dia lengkap. Saya buat penyata kewangan tu asing. Tak masuk dalam buku selalunya, pas dia buat sekalian. Saya buat asing. Saya cari dana sendiri, pergi print. Buat macam buku besar. Kewangan satu buku. Ceritanya, ahlinya makna pertama, orang yang ada ilmu dalam bidang tugas yang kita bagi. Tak cukup. Yang kedua, ada sifat amanah. Dia pandai buat akaun, tapi dia kaki kencing. Dia bohong akaun tu. Lingkup negara. Dia amanah tapi tak kerti buat kerja pula. Lingkup tak? Lingkup juga. Orang tanya duit pergi ke mana? Saya pun tak tahu. Duit ni kita belanja ke mana? Tu tak boleh. Dia kena bagi orang yang ahlinya. Ada ilmu dan boleh dipercayai. Nabi bersabda, hadis Imam Bukhari, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Negara akan hancur tuan-tuan kalau terus dipimpin oleh orang Melayu beragama Islam yang khianat. Dan tadilah projek 10 juta, 15 juta. Lingkup tak duit negara? Lingkup. Kita bukan kata kat siapa, kita cakap secara umum. Yang ke depan ni, pemimpin negara kita ni kena sedang
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maknanya berdosa, tuan-tuan. Bila kita mengkhianati sesuatu amanah, berdosa. Ni ayat dia, bukan takab dosa. Nabi kata ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik 3, bila bercakap berdusta, bila berjanji dia mungkin janji, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Berdosa. Kalau kita rasa tak boleh buat, jangan duk tergeh-geh pegang jawatan. Kan? Saya pun tuan-tuan tak marah. Apa nak marah? Tapi tetap pas juga. Bukan kena masuk pejuang. Jangan kata nak masuk parti Mahathir pula. Saya nak tumpu sekolah. Tumpu dakwah dan sekolah. Lepas nak suruh ceramah, tak apa, tak ada masalah. Kan? Itu memang bidang kita. Ahli dia. Hampa nak suruh ceramah politik ke, ceramah agama ke, khutbah ke, insyaAllah. Boleh nak perang dengan izin Allah. Kan? Bila boleh nak bagi aku baca khutbah kali tak? Biar tu iman bercirit kena. Sini payah no, Zid no. Awak keras kepala main tu siapa duk keras kepala abak main kat aku? Aku nak biar rimbuk ni. Biar ambil ia gau satu dengan cawan, basuh cawan sikit nah. Minggu lebih tekak ni dia kering tu yang saya tak mau jadi imam. Boleh faham tuan-tuan? Jangan kita menganggap amanah itu sumber keuntungan. Inilah peluang nak buat duit, inilah peluang nak jadi kaya. Cuba kita tengok sudah-sudah. Satu penggal jadi YB. Hidup senang tak? Mula-mula rumah biasa ya. Satu penggal tu dia rumah banglo. Kita bukan kata siapa-siapa. Memang benda ni berlaku. Boleh tuan-tuan? Boleh depan menang tak? Jangan nak bagi depan menang lah hari ni. Kita bagi muafakat nasional menang. Saya kalau diberi peluang lah, ceramah depan pemimpin UMNO ni, aku cukup syok. Aku nak pulun kau-kau kan. Bagi reti tentang Islam sikit. Hari tu kami buat program bersama. Alhamdulillah, orang UMNO, pemimpin UMNO, ketua bahagian, aku pulun lah. Bila lagi nak cakap depan apa? Saya bercakap ada sandaran. Bukan nak main hentam orang macam tu. Tuan-tuan dengar. Hadis panjang saya baca tadi. Setiap hadis ada Al-Quran. Setiap Al-Quran ada hadis. Takkan tak betul ke bang? Tak betul kan? Tak betul aku nak balik. Tapi nak balik tak boleh lah. Lepas duk buat hidang masak apa atau begini. Sahabat kat sahabat Hadi kata, bagi tahu kat orang surau tak payah sedia makan kot. Pasal duk teringin nak makan capati dekat rumah kami kat sini ni. Kan? Ni buat apa begini? Ayat tujuh lah. Tak payah. Nera. Clear. Pagi-pagi kena nera jam lah abang weh. Kena kencing manis. Tapi kencing manis ada ubat abang weh. Yang tak ada ubat kencing orang. Macam puak-puak dulu tu lah, 22 bulan tu. Semua tu kaki kencing mana. Jadi yang kedua. Jadi wal amanatu maghnama, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan, itu satu kesalahan. Jadi pemimpin wajib kena amanah. Sebab esok kita akan ditanya. Saya nak kait sepotong Al-Quran, sudah saya ingat. Ketika mana Nabi SAW difitnah. Ini cerita fitnah bukan cerita baru. Zaman Nabi pun apa fitnah Nabi. Konon-konon Nabi selepas perang Badar, Islam dapat kemenangan, banyak harta rampasan. Dia pergi cek di store, ada satu barang hilang, yakni sebuah permaidani merah. Puak-puak munafik ni kata, ni mesti Muhammad ambil. Muhammad ni khianat sebagai seorang pemimpin. Maka turun ayat Quran surah ketiga ayat 161. Macam mana ayatnya? Maka li nabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah turunkan ayat Quran ni tuan-tuan, nak habaq Nabi ni pemimpin yang cukup amanah. Allah pertahan kekasih dia.
Dan Allah bagi tahu siapa yang mengkhianati amanah yang dipikul, dia akan datang pada hari akhirat kelak dengan barang yang dikhianatinya. Faham tak? Hak depa duk menipu rakyat pagi petang siang malam ni, apa depa buat, esok semua ikut depa. Nah, bukan takap penyokong, benda yang depa khianat. Macam kita lah di Malaysia itu, sampai enjin jet pun boleh hilang. Ingat tak enjin jet hilang? Hampa ingat enjin jet tu besar tak hidung lah. Macam mana depa boleh bawa keluar? Kan? Esok ayat ni Ali Imran 161 kata depa akan datang dengan barang yang depa khianati. Apa dia? Kita jangan terkejut duk pandang masyarakat tengok ada 3-4 ekor nangweh duk pi kuih enjin jet. Apa tu yang balas Oh, hampa ni ke? Hare semua kan? Lah kita tak tahu, tapi Quran kata esok hampa mai dengan barang yang hampa khianati. Sebab tu jadi pemimpin ni wajib kena amanah. Saya dah buka tahfiz 11 tahun tuan-tuan. Tahfiz milik saya. Tapi saya tak guna wang tahfiz sesuka hati. Milik saya. Ada 40 juta rupiah tu banyak kan. Saya nak guna pun saya bagi tahu dulu pada pegawai kewangan. Pula sikit ni yang ni saya nak guna bagian-bagian. Kalau saya tak bagi tahu, tak apa. Main 5,000. Boleh tak? Ayuh tak boleh pula sekolah aku. Kan? Tapi kita tak buat macam tu. Tanyalah sahabat kan. Naik pun kereta biasa ni pun orang bagi. Kalau saya nak beli kereta baru pun boleh. Kan? Welfare ke. Bang pernah naik welfare. Jangan duk naik abang. Api keluar tu. Nama pun fire kan. Amanah kena jaga tu. Saya pesan ni sahabat saya. Di antara yang terawal dengan kami lah. Kami ni kira orang panggil apa? Perintis kepada tahfiz mutmainah. Saya kata kalau aku mati, aku pesan kat hampa satu kan. Hampa kena amanah. Amanah rezeki mai tak putus. Jangan khianat. Sekolah saya abang, tapi saya tak guna duit sewenang-wenang. Kalau saya guna pun bersebab. Tolong orang susah. Kau kadang-kadang ada juga orang susah. Kita nak bagi duit kita pun kita tak apa banyak kan. Allah, kita pula penceramah tak letak harga. Letak harga tu tak apalah. Sekali main ceramah 2,000, 3,000, ceramah macam ngentaiknya. Tu pun orang panggil tu. Tu aku pelik letak harga mahal pula. Tu kalau surau miskin-miskin tak ada duit tak boleh panggil. Betul tak? Tu dakwah macam mana nak berkembang. Kita 30 tahun dah bidang dakwah, saya masih berpegang dengan prinsip saya tak letak harga. Kan? Hampa bagi berapa pun alhamdulillah lah. Cuma jangan tak bagi je. Ni abang saya siap ni. Hampa dah buat lupa pula. Hampa ingat tangki kereta aku buat air sejuk lah. Air sejuk pun aku punya ni. Kan? Amanah kena jaga tuan-tuan. Kita orang PAS ni, orang Islam wajib kena jaga. Baik, yang ketiga, waz-zakatu maghrama, yakni apa nama zakat. Zakat dianggap sebagai denda. Dia bukan denda tuan-tuan. Tengok Islam atau elok dah. Allah cipta manusia ada kaya, ada sederhana, ada miskin. Tak? Sebab tu Allah buat ketetapan yang kaya keluarkan zakat bagi kat miskin. Nampak? Baru hidup kita teratur. Jadi makna kita ni ada hati perut. Ni kadang-kadang duit berjuta-juta, zakat pun tak keluar. Tak takut ke ketika mati? Kan? Kadang-kadang tu di Sungai Petani tu, depa buat benar. Padi menguning, tata main banjir kilat tuan-tuan. Habis tenggelam, tak boleh nak ambil. Bau lama dah tak jadi. Dululah. Saya duk fikir, saya depa ni buatan tak keluar zakat. Macam mana ustaz tahu depa tak keluar zakat? Depa tak pernah bagi kat sekolah aku pun. Aku kira macam tu lah. Kalau bagi sekolah aku tu keluar. Melengung 6 bulan susah payah membanting tulang, akhirnya hasil tak dapat. Zakat ni Allah atur elok dah. Ni ada satu orang Melaka kata. Ya. Dia kata wajib kena bayar kerajaan. Siapa kata? Kalau wajib kena bayar kat kerajaan, pasal apa Allah buat lapan asnaf? Tiada amil kan? Dilantik ya. Hak lain tu fisabilillah. Bagi kat kerajaan tak bagi kat rakyat buat apa? Ni negeri Kedah ni. Sejak Syekh tu naik baru berlaku perubahan.
Kita sebagai sekolah agama swasta ni buatlah surat minta kalau ada peruntukan zakat, dia jawab apa? Maaf, tidak ada peruntukan. Haram semua. Tiap-tiap tahun sama ayat dah. Orang bagi zakat kat Kedah banyak juta-juta pergi mana? Tu yang orang tak mau bagi kat kerajaan tu. Kan? Tapi bila kerajaan tu kerajaan Islam macam Kelantan, Terengganu macam kita ni, orang mula bagi. Pasal dia bagi dia salur sungguh. Patut macam tu. Jadi disebut apabila zakat dianggap sebagai denda, itu satu kesalahan dosa yang mengundang bala Allah. Kita ikut saja perintah Allah. Jadi maknanya kita nak bagi ke asnaf mana, bukan pandangan saya, kita pun nak mengaji tanya tok guru, itu hak kita. Sampai setengah dulu dia kata bagi kat kerajaan zalim tak sah. Ada ulama kata sah walaupun kerajaan zalim. Tapi bagi kat dia apa? Dia tak? Banyak lagi orang yang memerlukan. Fi sabilillah lah apa semua. Fakir miskin kita kena bagi kan? Tu pun menjadi satu pertelingkahan. Bolehkah bagi zakat kat kerajaan zalim? Ada kitab ulama kata sah. Kewajipan kita keluar lah. Tapi kalau kita mampu, kita tak bagi. Dia tak? Kita bagi pada asnaf yang Allah letak. Fakir miskin, ibnu sabillah, fi sabilillah kan? Kat PAS dulu ada ke orang PAS tak mau bagi zakat kat PAS? Ada tak? Kan? PAS ni apa? Fisabilillah. Untuk meninggikan syiar Islam boleh. Sekolah agama, buat masjid boleh, surau sekolah agama. Fisabilillah. Orang yang berdakwah, yang tak dapat gaji daripada pemerintah. Macam saya ni, mana ada gaji? Kan? Hampa pun tak pernah bagi kat aku pun. Tu nak tukar kereta barunya lah. Kan? Tu cerita. Saya boleh tunjuk kitab mana? Pendakwah yang tidak mendapat gaji tetap daripada kerajaan layak terima zakat fi sabilillah. Madrasah, masjid, surau, tu semua boleh. Kan? Ini duk kata kena bagi kat depa banyak cantik. Dapat kat hampa hidup mewah. Joli sana, joli sini, buat rombongan sana, rombongan lawatan kepala bapak hampa. Lawatan sambil belajar. Hampa nak perhabis duit. Haram. Tahu haram? Tu cakap siam. Pasal hampa dekat sempadan siam. Kan? Tu cerita dia. Jadi makna, jangan kita menganggap zakat itu denda. Tak boleh. Ini kewajipan yang wajib kita tunai. Ni lagi satu orang perempuan ni nak cerita. Zaman kita dulu-dulu lah. Kalau dia ni ada banyak emas, tapi dia pakai setahun sekali, tak perlu keluar kan? Lodak dah. Berubah dah. Dulu saya ingat lagi kan, setahun sekali dia ada 10 ketui. Bulan ni pakai ketui ni, tak ada banyak. Lah dia buat undang-undang. Dia ikut uruf, dia kata. Makna kelaziman. Orang perempuan ni, banyak mana hak dia boleh pakai emas. Boleh miliki emas. Contoh ni Pulau Pinang, Kedah saya tak pasti. 85 gram. Dia pi himpun semua barang dia, pi timbang. Hak dia pakai setahun sekali ke, pakai hari-hari, timbang semua ni muslimat. Hampa dengar ni. Pi timbang 100 gram. Adik ada lebihan 15 gram. 15 gram kali dengan harga semasa. Kata 1 gram 200 kali 15 3,000. 3,000 kali 2.5%, RM75 kena keluar setiap tahun. Tapi kena tengok harga semasa. Mungkin emas naik lagi. Kalau 1 gram 300 kali 15 4,500 kali 2.5% RM100. Contohlah kan. Tahun lepas 75, tahun ni 100 pasal harga emas naik turun. Ni pun jaga muslimat. Jadi bila saya baca-baca tu, kita pun tak perasan. Bini aku ni ada juga lemah ya. Balik-balik rumah, kata esok kumpul semua emas yang ada tu, jom kita pergi timbang. Timbang abang terkejut, 100 kilogram. Yang tu dengan berat badan dia. Aku saja nak kena hampa ya, kena hampa. Tapi memang lebih daripada 85 gram. Saya tanya lama mana orang yang pakai 10 tahun. Saya bayar hampir-hampir 3,000 tuan-tuan zakat.
Saya keluar zakat, tapi saya tak bagi kat kerajaan. Saya bagi kat sahabat-sahabat kita susah, hak alipah kan. Nampak tak? Nah, tak apa-apa ke dana pun. Kotlah kerana keluar zakat tu jadi apa-apa dah. Allah bagi kod lain pula. Kita taat kepada dia, takkan dia nak buat naya kat kita. Betul tak? Kalau dia tak bagi di dunia, dia bagi syurga di akhirat. Abang pilih yang mana? Dunia hidup susah, tapi akhirat hidup senang, masuk syurga. Abang nak pilih yang mana? Akhirat hidup senang. Saya pilih dua-dua. Dunia senang, akhirat senang. Ada pula dunia nak susah, cari susah. Cerita dia. Melawak tak pergi hilang ngantuk. Saya memang kuat melawak. Kadang-kadang Pak Ji, sampai dalam khutbah jemaah saya buat lawak. Atau bila saya tanya mereka pakat nak jawab, "Hai, hangpa jangan jawab, hangpa tak boleh bercakap." Hangguk pun jangan. Itu style saya nak buat. Macam mana? Saya ceramah dengan presiden kita. Dia pun tak gelak. 5-6 kali dia gelak. Kami ceramah dulu di Selama Perak dengan Tuan Guru Presiden. Apa Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tu yang berbunyikan mimpi berlalapan dengan sahabat. Saya lama ni 45 minit. Dia pun tanya saya, "Kita dulu belajar kat mana?" Ceritalah sikit-sikit pengalaman kita. Oh, macam tu lah. Alhamdulillah, kan. Sonok tuan-tuan, dan mungkin insya-Allah 2021 ni saya akan jumpa dia lagi di satu majlis kahwinan 2021. Tuan rumah tu telefon ustaz. Tuan guru nak mai sampai 11.30 pagi. Ustaz pun sampai time tu dia makan sekali dengan dia. Kan? Tak apa insya-Allah dia kata. Sonok bila jumpa tuan guru, kita tanya bab hukum hakam, baca Al-Quran, sudah tafsir, kan. Baik. Yang keempat, 5, 6, 7. 4 benda ni Nabi sebut tentang keluarga di akhir zaman. Cuba ingat ni lah. Yang keempat, wa ata'ar rajulu zaujatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiquhu wa jafa abahu. Yang keempat ialah di akhir zaman. Ini juga merupakan kesalahan apabila suami taat pada isteri. Abang faham pada? Bini kontrol laki. Ni macam mana aku nak tengok. Muslimat hangpa dengar lah. Hangpa jangan duk kontrol suami oi. Depa nak menikah lagi, biar pi ke depa. Bagi kayu api tengah belakang. Kan? Suami ni pun cerai ikut kemahuan isteri, tak boleh. Rumah saya tu, dia nak kata kelesa tu dekat 14 tahun lah. Saya beli barulah. Teringinlah nak tukar kereta baru. Saya kata aku tak ada kemampuan. Aku pun nak naik kereta Wira tu dah 16 tahun beli baru lah. Yang ni orang bagi. Ni pun 15 tahun lah. Orang tu guna baru dia bagi kat saya. Saya kata sabar dengan Ustaz. Kata esok ada rezeki kita simpan sikit-sikit. Aku beli kat kereta baru sonok. Dia lah nak naik kelesa. Tu dia tanya nak beli kereta apa? Aku beli talapia kat hang. Dia tanya talapia ada ke? Betul lah. Nanti ada aku beli. Ditanya bini aku tak nak pasal aku nak ikut dia. Kan? Gagah kadang-kadang dah lama dah kerusi siap rumah tu yang tu kita ikut jelah. Dia ni lama dah ni. Duk tanjai lama dah. Jom. Kan? Dia pun syok main tunjuk yang bayar aku mangkuk. Kan? Jangan duk kontrol suami. Suami pun janganlah ego sangat. Apa-apa sikit berunding lah dengan bini. Saya memang macam tu tuan-tuan. Nak beli apa-apa saya bincang dengan dia. Perlu tak perlu? Kalau perlu beli. Cerita macam tu. Baik. Tapi ada agak orang kata dia sembang kemas Ustaz ni, ceramah power, takut bini. Kenapa aku takut bini? Bini satu lah. Sahabat abang, saya tak takut bini, tapi bini aku menakutkan aku. Kahwin ni duk tunggu apa lagi? Apabila suami mengikuti kehendak isteri. Yang kelima, wa aqqa ummahu. Anak-anak di akhir zaman durhaka terhadap ibu. Memang betul. Kita tak mau kata apa keluarga kita pada mak saya berlenang ayat mata saya perangai. Allahu akbar. Syukurlah kita tak pernah menyakitkan hati ibu kita, kan? Hak buat kerja tu pun matilah. Mudah-mudahan ampun dia lah. Tak mau kata siapa-siapa di keluarga kita lah.
Saya anak soleh tuan-tuan, tengok muka pun bersih kan. Takkan nak pergi mak kita marah kan. Dengar cakap ni. Siapa tak dengar cakap mak pak, walaupun hang kaya raya, hang takkan selamat. Percayalah. Saya cukup yakin waktu saya bab mak pak ni saya jaga sungguh. Apa yang kita boleh kita bagi. Jangan durhaka ibu kita. Yang keenam, wa barra sadiquhu, yakni anak-anak di akhir zaman lebih percaya kepada cakap kawan-kawan dia. Itu dia. Ni satu lagi tuan-tuan. Ni satu kesalahan. Cuba tuan-tuan ingat, kadang-kadang kita bagi nasihat anak kita, dia kata kawan cik kata macam ni. Nampak? Dia tak? Dia kata kawan cik. Kita cakap dia tak pakai. Dia lebih percaya cakap kawan-kawan dia. Pakat-pakat didik elok-elok. Saya tak apa, alhamdulillah, tak ada dah anak kecil. Kan? Kalau nak ada anak kecil pun kena menikah seorang lagi lah kot. Kan? Baru dapat anak kecil pula. Tapi cucu ramai. Ada agaklah 7 orang. Ni yang kita nak bentuk ni. Kita nak didik cucu-cucu kita pula tuan-tuan. Kan? Jadi cerita macam tu. Anak di akhir zaman lebih percaya kepada cakap kawan-kawan. Wa jafa abahu. Yang ketujuh ni apa tuan-tuan? Anak-anak akhir zaman dia tak peduli kat pak dia. Apa maksudnya? Seolah-olah dia membelakangi pak dia. Macam ni. Tuan-tuan, saya nak sebut ni, tuan-tuan fikir balik. Berlaku tak? Dia nak apa-apa, dia pergi kat mak dia. Dia suruh mak pergi jumpa pak dia. Ada tak jenis ni? Yang ni satu kesalahan. Nabi tak bagi macam tu. Kita sebagai anak pergi jumpa pak kita. Ni nak duit apa-apa, pergi mak tolong pergi minta sah. Awak, kami rombongan sekolah nak pergi Cameron Highland. Seorang berapa? RM200. Mak pun pergi, Pak Hang weh. Panggil Pak Hang weh. Pasal menikah 40 tahun lah. Kalau baru menikah 40 hari, darling. Aku bagi penampak ni juling ni kot. Kan? Pak Hang weh. Ni anak nak pergi rombongan ni, nak RM200. Anak tak jumpa pak. Itu satu kesalahan. Dulu anak saya buat macam tu. Bila saya tengok hadis, saya tegur apa? Mai minta kat aku direct. Kan? Ni satu kesalahan tuan-tuan. Nabi tak bagi macam tu. Pak pun bagilah RM200 Pak Haji. Kan? Mak tu pun ambil RM200. Nah, Pak Hang bagi RM150. Dia makan komisen RM50. Jelas-jelas tu dan lagi makan komisen. Tu jangan guna orang tengah. Pak pergi RM150. Yang dengar ni pergi kat hang. Nak gila ngantuk lah. Itu satu kesalahan. Wa jafa abahu, maknanya anak-anak di akhir zaman dia seolah-olah berpaling, tak peduli kepada pak dia. Yang ke-8 ni berlaku. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Makna masjid sudah bertukar menjadi gelanggang orang kelai. Ada orang duk kelai dalam masjid? Ada tak? Rebut jawatan ada tak? Tok Imam kena pecat dah lah. Ngeri apa? Kelai tak? Kelai tu. Masjid bukan gelanggang kelai. Nak kelai jom kita pergi gelanggang boxing tu. Kan? Sampai kadang-kadang dalam Syurah Agung berlaku di Selangor. Saya difahamkan. Dia menari. Orang tanya dia datuk dia kata. Kan? Mana dia pembentangan kewangan? Awak hampa tak percaya aku lah? Tengok. Dia buat keluar pistol lah. Ni katanya di Selangor. Nak tunjuk Samsim. Keli dalam masjid. Pistol sungguh abang, bukan pistol ayam. Tu yang Nabi sebut ni jadi. Patutlah kita kena bala. Bala apa dia? Sat lagi. Bukan bala sunram. Tu kawan mereka. Kan? Patutlah kena bala. Masjid dah jadi gelanggang orang bergaduh. Berebutlah nak jawatan, nak jawatan, nak jadi pengurusi, dah jadi pengurusi, jadi bukan jadi pengurusi pun, baru jadi pemangku pengurusi. Tutup semua kuliah. Punya jahat jenis tu pada orang. Berebut rupanya nak tutup kuliah. Ni berlaku dah. Saya di antara mangsa yang kenal lah kot. Ataupun aku seorang apa dia bagi berhenti. Tak sangka kuliah kita duduk depan, khutbah duduk depan hanggu. Rupanya munafik besar.
Munafik kejadian macam tu Pak Ji. Dia halang orang jangan main dengan Islam. Nah, Ali Imran 61. Kita main ajak manusia umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita baca dalil Quran, baca dalil hadis. Rupanya dia ngangguk-ngangguk munafik besar. Aku doa tak maulah, tapi aku minta pada Tuhan ajak ni sikit. Saya pun tak tanya habang lah tempat tu. Saya hampir 20 tahun nak ngajak tempat tu tuan-tuan. Naik orang baru tu dia patut berebut sangat. Kan? Anak Quraisy dah mula naik angin. Tu nak berkelidah lah tu. Nampak tak? Malam yang sepatutnya saya ada kuliah, seorang tu bangun pas fardu Isyak. Saya bukan JK masjid, tapi saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan sokong pi sign borang tu, kita nak buat bantahan terhadap masjid ni. Tu nak berkelidah tu. Nasib baik aku bukan Quraisy tu. Kalau Quraisy tu, dia tu mati lama orang aku. Aku tembak naik ke bulan tu kan, baru turun jadi orang bulan. Kan? Nak? Boleh faham bang? Bang? Nampak muka tak senyum awak bekas imam kena pecat apa? Boleh? Bukan? Mana nak tahu dia? Aku boleh tahu nya. Hampa tu duduk sembang kemas lah. Aku martabat dah naik dah. Ni nak jadi wali dekat-dekat dah ni. Nah, yang ke-9 soal pemimpin. Wa kana za'imu qaumi ardalahum. Memang betul Nabi kata. Walaupun dhaif, kerana perawi dia tak cukup syarat ya, tapi makna dia sahih. Tengok hari ni di Malaysia. Tak usah cerita negara lain, Malaysia sudah. Apa maksud hadis ni yang ke-9? Apabila seorang yang jadi pemimpin itu pemimpin yang tak ada akhlak, pemimpin yang penuh dengan skandal, perasuah, kaki betina, kaki minum arak, kaki judi, contoh. Faham? Kita tak mau jenis ni. Tu, penuh dengan skandal. Yang tu kita pergi bagi jadi pemimpin. Bukanlah kita mau semua Tok Lebay jadi menteri, tapi Tok Lebay jadi menteri ni bagus-bagus no. Baru lepas dakai duk peli Tok Lebay mendapat pengiktirafan dunia. Tuan Ibrahim Tuan Datuk Seri lah, Datuk Seri lah. Tuan Ibrahim Tuan dulu Datuk tu nak jumpa dia. Yang Datuk tu bagi kat aku boleh tak? Dah dia ada Datuk Seri dah. Kan? Aku pun nak teringin lama lah. Kan? Dia lagi muda daripada saya. Saya pergi Mekah itu, jumpa di Mekah. Dalam perjalanan nak pergi Madinah, jumpa di Madinah. Dia kata, cerai pergi tam mana apa ada. Pergi Muktamar 2014-15 itu di Terengganu. Saya duduk hotel tu, dia pun ada hotel tu. Dia memang peluk cerai. Tahniah lah kepada dia. Begitu juga Datuk Khairuddin At-Takiri, kan, yang berjaya usaha dia sampai harga sawit naik. Nampak tak tuan-tuan? Tutup lebay lah semua tu. Tak reti perintah. Hampa reti perintah. 22 bulan nampak perintah. Hampir 10 bilion tuan-tuan tabung haji kerugian. Abang tak tahu lah duduk ni. Tu buat-buat dajjal ke lah. Kan? Kafe harbi tu. Kan? Tu pun jangan ada Melayu sayang kat mereka. Tidak abang? Abang belakang. Awak kena pecat dulu. Allah kesiannya ya Allah. Nanti apa tunggulah aku jadi mufti pelik. Ambil balik semua. Kan? Itu cerita dia. Jadi maknanya inilah keadaan di akhir zaman yang mengundang bala Allah apabila yang dilantik menjadi pemimpin orang yang tidak ada moral, yang tak ada akhlak Islam, yang khianat, yang banyak dengan skandal, yang tu dia pilih. Apa? Sebab tu kena kembali pada Quran Sunnah. Yang ke-10, wa ukrima rajulu makhafata syarrihi. Ini berlaku. Seseorang itu dimuliakan kerana ditakuti akan kejahatannya. Ini terus terang sebutlah zaman Mahathir. Mahathir ni jahat tak, bang? Tak tunggu. Dia beradik dia apa? Picek balik. Mahathir jahat tak? Jahat. Saya kata dia jahat. Zalim. Zaman pemerintahan dia lah berlaku peristiwa memali. Tapi orang hormat dia pasal orang takut kerana dia tu jahat. Tak hormat hang tak lagi, dia tukar kerana tukar. Ada tak? Dia bagi berhenti. Kerana Ibrahim pun dia boleh buat. Tu aku pelik. Lepas tu boleh kawan balik. Haris dengan bobok ni. Kan? Dia kata saya
janji akan bagi jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Aku kalau mati 100 kali pun hidup balik, aku tak percaya orang tua tu. Lah dia tebuk kapal, Anwar Ibrahim lepas. Kan? Oh, dahsyat orang tua ni. Nah, cuma dia jadi Perdana Menteri kali kedua tu dia taklah zalim sangat. Kan? Tapi masa dulu, oh dahsyat. Tangkap Ustaz Nur, tangkap aku seorang, dia tangkap tak dapat. Wali. Duk abang nang pun tak percaya. Oh, aku lantang dulu, aku hantam dia pagi petang siang malam. Tak pernah kena tangkap. Ada pula orang kata, dia ni ustaz ni bukan orang PAS ni mesti UMNO ni. Dia ni mesti SB ni. Dia kata macam-macam kat Mahathir tak kena. Ya Allah, akidah hampa duk tak mana? La yusibana qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Maulana bukan maulana. Pegang ayat tu, At-Taubah 51. Ini ayat akidah. Apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah ke atas kita, kita tak boleh lari bang. Tapi dia tak tulis. Syahrir Long ni cakap derai macam mana pun tak ada kerajaan tangkap aku. BN tak tangkap, PA pun tak tangkap. Takkan PN nak tangkap? Aku dah jadi sebahagian kerajaan. Hampa bukan tahu. Di Kedah aku ada jawatan, tahu tak? Salah seorang ahli lembaga pengarah Yayasan Islam Negeri Kedah. Hampa ingat aku cerai ke? Mesyuarat pakai kod tu, nampak macam menteri tu. Aku kita buat dah, pilih aku pula dah, sepah. Saya telefon Dr. Ahmad Fakhruddin, Ustaz, apa Ustaz pilih saya ni? Saya tak mau nak terlibat-terlibatnya. Saya nak tumpu tahfiz dengan dakwah. Tak apa, antara ada juga persembangan untuk Islam. Boleh buat, tak apalah. Di antaranya mungkin insya-Allah peluang untuk berdakwah. Yang tu aku mau. Dua benda lah depan nak bagi saya, dakwah dan ada lagi satu tu. Jadi jugaklah. Saya memang tak mau. Kita bukan duk terhege-hege. Tapi itu amanah. Sebab tu saya akan cuba buat sebaik mungkin untuk memajukan Yayasan Islam Negeri Kedah. Dia besar Yayasan Islam, bawah dia tu kami duduk di bawah dia macam anak syarikat. Saya Yayasan Islam Negeri Kedah Niaga. Dia panggil Ying Niaga. Kami ada perancangan dan pegawai pengurus tu kata dia dah duduk berapa kali dah lembaga pengarah. Hak sebelum ni tak macam yang ada ni. Hak ada ni saya Dr. Ahmad Fakhruddin ni banyak perancangan. Hak dulu duk main lena ya. Lena apa? Gagal elang. Sekali pergi mesyuarat abang, hui, aku tak mau abang banyak mana. Tu. Tapi mesyuarat tak lebih 4 kali setahun. Aku tak buatlah 40 kali, syok dapat banyak sikit. Tu cerita. Kita bukan matlamat duit. Kita nak memajukan Islam. Ada peluang kita boleh bagi saham untuk Islam, kita buat. Sebab saya tengok ada peluang berdakwah. Tu yang saya terima. Mungkin insya-Allah daripada tengah tak nak keluar radio Kedah. Orang macam aku ni kena bercakap. Radio, televisyen. Ni harap dia main ambil. Keluar ke mana ni? Sekarang keluar apa? Televisyen siam bah. Siapa nak faham? Keluar pun pukul 12 malam. Orang lena dah. Kan? Orang takut seseorang itu dimuliakan kerana ditakuti akan kejahatannya. Ni pemimpin tak guna waktu duit ni. Kita sudah takut lah. Aku tak ada takut. Kan? Takut apa? Takut ke Allah sudah. Ayat Quran banyak. Baik, yang ke-11. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ukrima rajulun ma'ruf wa syuribatil khumur. Yang ke-11 ialah arak diminum di merata tempat. Orang bukan Islam mendakwa agama mereka kata boleh minum arak. Bohong tuan-tuan. Saya dipahamkan judi dan arak tak ada agama yang tak boleh. Pasal benda tu nyata, terang kan, merosakkan masyarakat. Dia tak pandu kereta dengan ada mabuk, dia lawan arus, ada tak? Tu di Pulau Pinang jambatan tu mati Cina sekor anak DAP tu kan. Tu cerita dia. Bila arak diminum di merata tempat, itu mengundang bala. Singapura ni negara kafir Arabi, tapi tuan-tuan, minum arak dia tak bagi minum di tempat umum, tempat awam. Dia suruh balik minum di rumah. Nampak? Bagus tak? Bagus juga. Satu sudut bagus. Sebab dia minum di rumah, dia mabuk di rumah, dia tak kacau orang. Kalau dia kacau pun, bini dia terajang bungkuk dia.
Dia kata tak guna punya lelaki. Kan? Tu cerita dia. Ini kesalahan. Yang ke-12. Wa syurbatul khumur wa lubisal harir. Yang orang lelaki di akhir zaman, kesalahannya dia pakai kain sutra. Sutra tak boleh pakai. Haram. Sabak. Esok di negeri akhirat wajazahum bima sabaru wa jannatan wa harira. Dalam surah Al-Insan ayat 12. Tuhan kata esok kerana kesabaran. Nampak? Hari ini dalam syurga aku bagi hampa pakai sutra. Sabang Ustaz. Hampa duduk dalam syurga pakai sutra abang. Mau tak masuk syurga? Bidadari keliling bang. Lebih lawa pada bini kita. Mau tak? Ambil warok aku pun mau. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Tu ayat dah. Al-Insan ayat 12 kalau tak salah. Sabar kan. Tapi bila pakai sutra menyalahi sabda Nabi, mengundang bala Allah. Yang ke-13, wa tukhizatil qiyanu, memang berlaku. Di akhir zaman para artis-artis, para pelakon-pelakon disanjung-sanjung, dipuja-puja. Betul tak? Pelakon dah mati pun bagi lagi gelaran Tan Sri, Datuk. Nak bagilah yang hidup, Datuk Seri Syahril Loh. Hidup gini. Jangan tunggu aku mati kan baru nak bagi. Kita ni buat aja dakwah, orang tak nampak. Orang sanjung penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, tidak bang. Esok kalau Malaysia ni PR15 ni kena buat perubahan banyak. TV jangan duk mampu banyak. Patuk badan lah. Bukan tak boleh ada hiburan, boleh, tapi kena patuk badan. Jangan sampai leka lara sampai tak semayang, tak boleh. Kan? Saya juga suka dengar nasyid, lagu-lagu lama zaman-zaman kita muda dulu. Abang suka lagu orang putih? Tak minat? Tak apa minat? Tak pasal tak majlis orang putih macam mana? Saya dulu majlis orang putih, kan? Tahun 70-an, syok lagu lama-lama dengar. Bukan salah, tapi jangan sampai tak semayang. Nak berhibur, kena ada batas dah. Jangan ada pergaulan bebas. Nampak tak? Katalah orang perempuan, mereka teringin sangatlah kita dah jadi negara Islam, takkan tak boleh berhibur? Boleh. Hampa nak buat konsert, okey, Siti Nurhaliza. Buat di stadium tertutup. Pengacara pun perempuan, jangan bagi orang lelaki-lelaki terlibat. Boleh tak? Boleh. Wal ma'azif, yakni muzik banyak dimainkan. Betul muzik. Gitar lah gitu, sonok ayuh dah. Bukan semua alat muzik tu haram lah. Ada yang boleh.